Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malam ni kita masih lagi dapat bersama dalam majlis ilmu. Dan pihak admin kita minta lah supaya saya buat 2 kitab. Jadi kita start lah lebih kurang dalam 9 suku sampai 9.30. Lepas tu 9.30 sampai 9.45 2 kitab lah. Ya, jadi mana-mana ada masalah kau tak faham, catatlah dulu. Ya, habis mengajar barulah kita bincang. Lebih kurang lah dalam pukul 10 ke pukul 10 5 minit ya, baru kita tutup lah. Ya, lebih kurang tu lah. InsyaAllah. Jadi kita mula kitab ni dengan kitab Usul Tahqiq. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tulun Allah Ta'ala ku mulai kitab ini. Ialah Allah. Allah tu Tuhan yang maha murah di dalam negeri dunia ini pada mengurniakan rezeki hambanya zahir dan batin, kepada jin dan manusia, binatang dan malaikat, Islam dan kafir, dan lagi yang amat sangat mengasihani akan segala hambanya yang beriman, jin dan manusia di dalam negeri akhirat. Jadi murah Tuhan ni kepada semua makhluk. Tak kira lah ya, sama ada dia manusia ataupun tidak manusia, maka Tuhan ni bersifat dengan Ar-Rahman, pemurah dia tu. Apa makna pemurah? Mana Tuhan telah tetap dah belaka rezeki ke berapa, apa-apa saja keperluan atau ketetapan yang Tuhan bagi kepada selain pada manusia dan jin ni, atau kepada manusia dan jin, semua tu Tuhan bagi belaka. Tidak kurang kerana taat, tidak lebih kerana taat, dan tidak kurang kerana engkar. Dia bagi belaka. Tak kira Islam, tak kira kafir. Tetapi bagi sifat rahim Tuhan tu hanya kepada yang beriman sahaja, iaitu manusia dan jin sahaja. Dan ini diberi di dalam negeri akhirat. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala pujian itu milik bagi Allah Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Jadi puji-puji ini adalah milik Allah. Sama ada puji itu daripada makhluk ke, atau puji Tuhan kepada makhluk ke, atau apa saja puji-puji ini, semua jauh terbit daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Jadi itu. Wal akibatu lil muttaqin, dan kebajikan akhirat itu tertentu bagi segala orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Jadi kebajikan akhirat ni Tuhan bagi kepada mukmin saat ni sebab apa? Sebab orang mukmin dah takut kepada Allah Ta'ala. Mana takut tu maknanya saya ke Tuhan, ingat ke Tuhan, sebut nama Tuhan setiap masa. Dan hak lain-lain itu tidak diutamakan. Jadi yang diutamakan ialah supaya dia dapat membuat sesuatu yang membawa dia kepada menjadi hamba Allah. Itu bagi orang mukmin yang muttaqi. Bagi mukmin yang muttaqi ni, dia buat ibadat tu semata-mata untuk menzahirkan kehambaan dia kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina al-anbiya'i wal mursalin. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salam Allah Ta'ala lagi tetap ia ke atas Nabi Muhammad, penghulu segala Rasul. Jadi selawat Allah kepada Nabi ini sebagaimana yang kita dengar pada hari Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Mana Tuhan ni memuliakan Nabi dengan menselawat kepada Nabi. Dan malaikat begitu juga menselawatkan kepada Nabi. Dan tidak ada kepada rasul-rasul atau nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad lah Tuhan sendiri menselawatkan ke atas Nabi. Jadi Nabi Muhammad iaitu penghulu segala rasul sebab dia tu agung lah. Kalau kita kata tu agung bagi rasul-rasul tu dia lah kepalanya sebagai penghulu, sebagai tu agung lah. Kalau besar sikit tu agung lah. Kalau Malaysia agak jadi tu agung tu paling besar sekali lagu tu. Wa ala alihi ashabi thayyibin tahirin, dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi yang baik lagi suci mereka itu daripada salah. Nah, jadi keluarga dia sahabat yang mukmin juga, yang turut Nabi, sehingga dia tidak berani nak buat satu salah pun, sebagaimana yang berlaku kepada kita lah. Jadi dia ni tidak salah, tidak buat benda salah, benda yang mungkar dia tak buat, dan dia buat ta'muru bil ma'ruf, buat yang ma'ruf, dan dia cegah tinggalkan yang mungkar. Ba'duh tu saya baca surah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah usul tahqiq, artinya persuruhan yang melengkapi ia atas pohon agama. Usul tahqiq tu maknanya usul tu maknanya sesuatu yang membawa yang melengkapi. Tahqiq tu maknanya benda yang kejap yang kita kena pegang, iaitu pohon agama, iaitu agama lah. Sabda Nabi SAW, awaluddin ma'rifatullah, artinya pertama-tama agama itu mengenal Allah. Maka adalah makna ma'rifah, arti mengenal itu, saya baca itulah nanti kok tu. Artinya simpulan yang putus. I'tiqad yang putus. I'tiqad yang kejap. Yakni pegangan yang teguh, yang berbetulan ia dengan yang benar, yang sebenar daripada dalil. Berasaskan dalil lah. Maka adalah dalil itu perkara pertama, iaitu dalil naqal, iaitu dalil ayat Al-Quran. Dan dalil akal, dalil secara logik ataupun secara boleh diterima oleh akal. Dan hadis, daripada Al-Quran dan hadis, begitu juga, mana dalil naqal itu daripada Al-Quran dan hadis. Kedua dikata dalil akal namanya, iaitu menyatakan ia akan keadaan Allah Ta'ala itu. Jadi nak buktikan setiap sifat ketuhanan itu disertai dengan dalil. Jadi sifat Tuhan berapa pun ada dalil. Oleh sebab itu, kita tak boleh nak tolak sifat 20 ni. Kenapa? Kerana setiap sifat 20 ni ada dalil dia. Ada dalil Al-Quran. Tolak sifat 20 berarti kita tolak Al-Quran. Tolak Al-Quran berarti kita tolak rukun iman. Dan bila tolak rukun iman, jelaslah menjadikan kita ni kufur. Lagu tu. Jadi tak boleh kita nak tolak kecuali kita menerima, dia kata secara daruri. Lagu tu. Syahdan, jikalau ada seorang i'tiqad putus, ada kalau kata ada seorang siapa dia, i'tiqad dia pegang tu kejap sungguh, molek sungguh, tetapi tiada berbetulan ia bagi yang benar. Hak dah dah.
Okey tu duk perang dengan puak-puak yang dikatakan Wahabi ini. Sebab dia berdasarkan logik, yang dia berdasarkan akal fikir. Dia naknya logik pun logik secara Islam, cara yang diajar oleh Nabi. Bukanlah logiknya secara kita fikir secara ilmu yang kita ada, yang kita ambil daripada barat ke, ataupun ambil daripada mana-mana sumber. Naknya akal pun berserta dengan ilmu daripada Al-Quran dan hadis. Lagu tu dia naknya. Maka bukanlah ia bernama makrifah. Kalau lagu tu orang tak panggil makrifah. Kalau dia kenal tu berdasarkan dalil-dalil yang bukan daripada Al-Quran dan hadis, atau dalil akal yang bukan daripada Al-Quran dan hadis, namanya itu i'tiqad falsafah. I'tiqad atau pegangan falsafah. Falsafah ni daripada orang kafir lah. Seperti dia kata apa? Dia kata alam ni qadim. Kita nak terima lagu mana? Dia kata qadim alam ini. Tu. Dan seperti i'tiqad qadariyah tak boleh juga. Yang boleh memberi bekah hamba yang baharu. Jadi kita ni boleh memberi bekah ke atas segala usaha kita. Jadi. Dan seperti i'tiqad Nasrani, Nabi Isa itu dikatakan anak Tuhan atau anak Allah SWT. Dan lainnya mana-mana i'tiqad yang tiada berbetulan bagi yang benar. Bagi yang benar dengan mengikut Al-Quran dan hadis lah. Ada pun jikalau ada ni kes lain pula ni. Jikalau ada seorang i'tiqadnya itu putus, lagi berbetulan yang benar, i'tiqad pergi kejap, lepas tu betul sebagaimana Al-Quran dan hadis, tetapi tiada padanya dalil nakal. Dia tak boleh nak rayak dalil tu, nak baca ayat tak boleh, tak pandai, nak terjemuh pun tak pandai, tapi dia beri dalil tu makna selari dengan Al-Quran. Dia dalil akal pun dia tak boleh beri juga. Maka bukanlah ia bernama makrifah juga kalau gitu. Maka adalah namanya itu taklid, mengikut saja. Kalau gitu. Arti taklid tadi mengikut perkataan orang sahaja. Adapun jikalau ada i'tiqadnya itu putus, i'tiqad tu dia pegang tu je, mana putus dah. Tak berubah dah. Berbetulan bagi yang benar, berbetulan dengan Quran dan hadis. Dia kata walaupun tak, itu ada padanya dalil firman Allah Ta'ala. Dalil maknanya dalil nakal, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian maka iaitu makrifah namanya. Tu baru mengenal, dia kata. Maka adalah asal makrifah membezakan di antara yang qadim dan yang muhdath. Yang makrifah ni mengenal. Apabila mengenal makna boleh beza. Reti beza. Beza apa dia? Beza antara qadim dan muhdath. Tuhan dengan makhluk ni boleh beza. Selagi tak boleh beza, tidak makrifah lagi. Artinya yang baharu. Yang baharu ni mudah lah. Maka yang qadim itu, yang qadim siapa dia? Zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya dan namanya terkandung pada kelima syahadah tauhid, yakni mengesahkan Allah Ta'ala, iaitu la ilaha illallah. Jadi kita ngaji sifat 20 ni ialah supaya kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah tu jadi kemah. Jadi kemah sebab dalam kalimah la ilaha illallah tu mengandungi sifat 20, mengikut
Mengikut sebagaimana ulama kita susun, ulama kita ambil daripada Al-Quran dan hadis, dia susun tu lagu tu. Supaya mempermudahkan kita. Bukanlah ulama kita reka, ulama kita ambil daripada Quran dan hadis, dia tulis susun pada kita orang bodoh ni supaya kita mudah faham dan mudah buat amal. Lagu tu. Jadi asyhadu la ilaha illallah tu maknanya aku menaik saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Itulah Tuhan. Makna Allah telah Tuhan. Tu. Berarti molek. Lain pada Allah tu tidak Tuhan lah. Tu. Ketahuilah olehmu hai sekalian mukallaf yang akhir balik bahawasanya adalah rukun syahadah itu 4 perkara. Rukun syahadah. Rukun kita tak syahadah la ilaha illallah tu, nak mengesahkan syahadah kita tu perlu 4 perkara. Pertama, mengisbatkan akan zat Allah Ta'ala. Mengisbat ni makna membenarkan, mengiyakan. Makna yakin. Yakin akan adanya zat. Adanya zat Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala itu sebagai wajibal wujud. Wajib ada. Kedua, mengisbatkan akan ada segala sifat Allah. Jadi mengisbatkan zat, mengisbatkan sifat dia. Ketiga, mengisbatkan akan sah ada segala af'alullah, mengisahkan af'alullah. Af'alullah itu apa dia? Mengadakan segala mungkin, mengadakan makhluk ni. Maknanya Tuhan saja yang mengadakan makhluk ni. Dan sah pula akan adanya segala af'alullah Ta'ala itu menidakkan segala mungkinat. Makna menadakkan makhluk ni pula. Keempat, mengisbatkan akan benar segala Rasulullah itu pada segala perkataannya, segala perbuatannya, dan segala kelakuannya, Rasul, dan segala diamnya. Tiada menyalahi akan Rasul itu. Makna segala Rasul buat ni betul berlaku. Sebab dia daripada Allah Ta'ala, daripada wahyu Allah. Makna Tuhan tarbiyah dia, Tuhan pilih. Jadi kalau kita kata Rasul ni siapa? Rasul ni ialah manusia lelaki pilih. Manusia dia tu, tetapi manusia pun kena jatuh lelaki. Pilih. Yang dipilih oleh Allah sebagai pesuruh. Sebagai wakil Tuhan. Nak rakyat kita ni. Pesuruh, ikut suruh lah. Suruh, Tuhan suruh ni sebab tu dipanggil hamba tu. Tuhan suruh menyampai kepada sekalian manusia ni. Dan jin. Adapun fardu syahadah itu 2 perkara. Fardu pula. Benar wajib daripada syahadah itu 2 perkara. Pertama, mengatakan akan lapas 2 kalimah syahadah. Pada seumur hidupnya sekali. Kena kata. 2 kalimah syahadah ni. Asyhadu la ilaha illallah ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni. Seumur hidup dia tu sekali tak apa dah. Tetapi kalau punah, kena mengucap semula lah. Atau kena cek dalam segala tingkah laku kita. Takut menjadikan kufur. Kalau kufur, kena mengucap semula. Dia kena minta ampun dengan Tuhan. Apa jadi kufur tu? Apabila buat sesuatu yang menyebabkan kita ni jatuh menjadi kafir. Itulah. Kedua, menyungguhkan akan makna itu di dalam hati. Maknanya, dia panggil, membenarkan dalam hati. Hati kita benar, mulut kita kata tu tasdik dalam hati, membenarkan dalam hati selama hidupnya. Tak boleh hari ni yakin, esok kurang yakin, jadi punah lah. Jadi setiap masa tu kita kena yakin tentang syahadah tu. Jangan berkeputusan selagi ada ia akal. Jangan berhenti atau jangan terputus. Jangan tidur. Selagi kita ni waras, ada akal. Maka adalah mengatakan 2 kalimah syahadah itu dengan lidah.
Dia menyungguh makna itu di dalam hati. Ada soal lagi sini dia tak wayaknya. Soal lagi kita kena buktikan dengan amalan, dengan perbuatan. Gitu. Pertama fardu. Wallahu a'lam. Sekatulah dulu. Kita ni kita pergi pada kitab yang kedua. Kita pergi pada kitab yang kedua anak Al-Haq 24 dia. Salah lipat nombor 24 dia. Muka surat 10. Barzakh ialah sekatan antara dua keadaan atau benda. Mana yang keempat dia nak wayak sakat. Bukan alam barzakh ni, makna sakat. Sakat di antara satu alam dengan satu alam. Antara ahdiyah dengan wahidiyah ke? Atau wahidiyah ialah wajibal wujud, mungkinul wujud dan mungkinul wujud. Jadi tara dianya antara Allah dengan makhluk ni ialah sebagai contohnya sini dia contohkan antara ahdiyah Allah dan wahidiyah ni nak menyatakan makhluk lah gitu. Jadi Allah tu wajibal wujud, ahdiyah tu wajibal wujud dan wahidiyah ni mungkinul wujud dia kata. Ta'yun pula. Ya ada 25 makna ta'yun. Ta'yun ada dua kan? Ta'yun awal, ta'yun sani, ta'yun kedua, ialah had bagi suatu syai, bagi suatu benda menurut peranggaran di dalam pengetahuan atau di luar dalam manifestasi zahirnya. Jadi kita ta'yun ialah kenyataan hanya dalam ilmu Allah. Ta'yun awal kenyataan dalam ilmu Tuhan ni secara keseluruhan. Ibaratnya kita kata ta'yun awal ni titik. Ta'yun awal ni titik. Dan ta'yun sani ni berupa dah halih ke ba ke nak menyebut benda dah. Tu dua tu. Sini nyata dua tu ya. Dan ta'yun sani itu menunjukkan manifestasi zahirnya, nak tunjuk benda tu akan datang ni. Allah adalah terhad oleh kesedaran atau pengetahuan yang wujudnya tidak ada had dan apa-apa sahaja di dalam had adalah penzahiran manifestasinya. Jadi Tuhan ni, zat Allah Ta'ala ni, wujud dia tu tidak terhad. Maksudnya tidak ada sekatan, tidak ada tidak ada akhir, tidak ada awal. Sebab wujudnya Allah Ta'ala ni qadim atau qidam atau qidam maknanya tidak ada permulaan bagi ada. Ada Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan bagi ada. Ada ke makhluk kita ni ada permulaan bagi ada. Gitu. Jadi kalau ada permulaan bagi ada, barulah. Kalau qadim ni tidak ada permulaan bagi ada lah gitu. Dia tidak ada akhir. Tak ada akhir. Walaupun penuh apa tu ada dalam Al-Quran kata Allahu zahiru wal batinu ke az-zahiru wal batinu wal awal wal akhiru tu, walaupun pada begitu maknanya tu tidaklah menunjukkan bahawa awal Tuhan tu ada permulaan dah. Maknanya tak ada makhluk pun dia ada dah. Lah gitu. Wujudnya zat Allah tu yang mutlak. Wujud sungguh erti. Ada dalam pengetahuan dan tidak ada di luar dalam manifestasi. Hanya wujud tu dalam pengetahuan. Kenapa? Sebab nak tengok wujud tu tak ada. Wujud tu nak rayak
zat dah. Jadi kalau kata mana wujud cuba tunjuk wujud. Tak boleh lah sebab wujud tu pengetahuan aja. Maklum saja. Maklum saja nak rayak tu ada. Sebab kita sebab kalau lah saya rayak tu, kalau kita pergi rumah kita kata sebagai contoh, kalau makhluk mama ada ke rumah? Kita tanya bini dia. Dia kata ada. Bila ada tu menunjukkan mama lah. Bukan kata mana adanya. Buat tunjuk ada. Mana tunjuk mama? Yalah. Ada tu tak boleh nak tunjuk. Sebab dia tu hanyalah pengetahuan. Dia di luar daripada manifestasi, di luar daripada kita nak nak mengadakan, nak mereka supaya ni lah ada. Kecuali zat itulah yang menunjukkan ada. Jadi wujud Tuhan ni tidak ada hak. Ya, hak tu hanyalah penzahiran dia, penzahiran manifestasi dia saja. Kita kata sebagai contohnya kita kata hak apa nama ni hak apa nama ni ahdiah kepada wahdah. Jadi penzahiran kalau kita sebut ke apa nama ni nurullah kepada Nur Muhammad. Jadi nurullah kepada Nur Muhammad. Nurullah tu adalah sebagai af'alullah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tu adalah ta'yun awal kepada segala makhluk. Lagi tu di dalam penzahiran pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lagi tu. Apabila had ini tidak ada, maka ianya mutlak dan tidak dapat dianggalkan. Jadi Allah ni kerana dia ni tidak ada. Apabila hak tu tak ada, kalau mengaji dalam sains dia panggil infinity lah, tak ada hak. Maka zat Allah Taala ni mutlak. Dia tak boleh kita nak tak boleh kita nak anggar, nak teka ke, nak kelih ke, nak gapo. Zat ni tak boleh. Yang kita nampak tu hanyalah sifatnya saja. Tetapi zat tu dalam pengetahuan, mana boleh reti lah. Lagu tu. Bila nyata zat, nyata sifat, nyata apa, nyatalah zatnya. Bila nyata sifat, nyata apa, nyata asma, nyatalah zatnya. Lagu tu. Takut salah ni. Bukan nyata zat. Mana kalau nyata apa, nyata asma, nyata sifat, maka nyatalah zatnya. Lagu tu. Nombor 26. Zat itu yang berkenaan dengan hak atau kesempadanan pertama dikatakan aku. Zat itu sepadan nombor satu. Nombor satu lah ke mana? Sepadan dia dengan sifat dia, dengan af'al dia, dengan asma' dia. Yang dikatakan aku. Aku tu dia lah. Bisyaratun la syai' yang hak terhak di dalam haknya. Yang hak maknanya zat tadi terhak maksudnya bukanlah tak boleh tu mana terhak ni nak tengok zat tadi terhak di dalam haknya kena tengok sifat. Kita tengok tu sifat atau tengok tu af'al. Dan kita tengok tu asma, nama.
Maka ketiga-tiga ni melazimi di zat. Nak tengok zat tak boleh, kecuali pehel saja, mafhum saja lah gitu. Di dalam percakapan anda katakan aku. Jadi zahirlah kata aku itu sudah menunjukkan diri. Kalau kita, diri kita, jisim kita, diri kita lah, tubuh badan kita tu, maka kita kata aku. Bagi Tuhannya, aku tu adalah zatnya lah gitu. Apabila ia terzahir di dalam beberapa bentuk yang terhad, ianya dikatakan kamu. Kalulah zahir kepada bentuk-bentuk yang terhad, maksudnya apabila zat tadi menzahirkan sifat, dan sifat tu maksud sifat tu dia tu tidak boleh berdiri dengan sendiri, dia terpaksa bergantung atau terpaksa duduk di zat, maka bentuk tu dikatakan terhad. Maknanya terhad tu mana sifat tak boleh berdiri sendiri kecuali duduk di zat. Tu maksud terhad sini. Jadi itulah dikatakan kamu. Kamu tu bahasa zat kepada sifatnya, ataupun bahasa Tuhan kepada Muhammad. Lagi tu lebih kurang lah. Itulah bicara lah. Apabila ianya di luar hak dan pengetahuan, ianya jadi dia. Kalau keluar dua-dua tu istilah dia. Tahu. La bisyaratin syai'. Ada juga digelar lahu. Lahu ataupun hu. Atau lahu boleh, hu pun boleh. Apabila tidak lagi dikatakan tentang zat. Maknanya hu tu makna tidak dikatakan kepada zat. Dikatakan kepada sifat atau dikatakan kepada af'al. Lah gitulah. Dan di situ ganti nama dia. Ganti nama zat lah Allah tu. Jadi walaupun begitu kita bicara ni tak keluar daripada Tuhan lah. Mana kita cara kepada zat dia, sifat dia, apa dia, asma' dia. Lah gitu. Jadi dia tu adalah ganti nama yang pun nanti dan di situ ganti nama dia pun tidak boleh dipakai. Jadi nak ganti nama dia tak boleh dipakai sebab apabila tidak ada pengetahuan tentang dirinya bagi zat, ianya majhulah. Jadi sebab tidak ada pengetahuan, tak tahu tentang zat ni, itulah dikatakan jahil. Sebagaimana kata Junaid, Syekh Junaidi dia kata lagu mana? Oleh itu dia tidak ada kaifiat. Jadi zat ni tidak ada kaifiat ni maknanya tidak ada kaedah. Tidak ada kaedah yang boleh mengenalkan zat ni kecuali kenal tu berasaskan tadilah tiga tadilah asma', sifat dan juga af'al. Af'al Allah. Tidak ada juga dikaifiatkan. Jadi tidak ada kaedah lah. Dia dikaifiatkan di dalam keadaan tidak ada kaifiatnya. Dan tidak ada kaifiat dalam keadaan dikaifiatkan. Tak boleh berlaku. Tak boleh kita nak buat satu kaedah dan kaedah tu dalam satu kaedah lain, tak boleh. Dia adalah hadir dan tidak hadir. Jadi nak nyatakan zat ni, zat tu ada, hadir. Tetapi tak boleh nak tengok. Jadi tidak sebagai seolah-olah tidak hadir. Bukan tidak ada ni, tidak hadir. Mana tak nyata. Satu dan banyak.
Jadi kita tengok zat tu satu. Tengok sifat dia banyak. Tengok af'al dia banyak. Tetapi walaupun banyak, sifat af'al asma' dia tu hanyalah nak menyatakan satu zat. Sebab tu dikatakan so zat, so sifat, so af'al, so asma'. Lah gitu. Oleh itu, dia menyatukan perbezaan dan ketidaksetujuan di dalam dirinya. Jadi, hak itulah dia menyatukan lagu mana? Tubiklah perkataan suhu wahdah fil kasrah, mana tengok yang banyak di dalam yang satu, dan suhu kasrah fil wahdah. Suhu kasrah fil wahdah, suhu wahdah fil kasrah. Dia ada dua tu. Lagi tu. Oleh yang demikian, nama-namanya seperti al-qabid atau yang menyempitkan, al-basit atau yang meluaskan, al-mu'azz yang memuliakan, al-muzall yang menghinakan, dan lain-lain nama lagi, pertentangan ini tidak menyangkal keesaannya. Jadi walaupun nama tu banyak tidak dia bertentangan, tetapi walaupun nama tu banyak dan tidak bertentangan, tidaklah menolak keesaan dia. Sebab semua nama tu wujud apabila menunjukkan zat tu pada ketika nyatanya sifat ataupun keadaan tu, misalnya timbul sifat Tuhan tu kasih sayang, maka dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Timbul kelembutan Allah Ta'ala, nyata kelembutan Allah. Al-Latif, timbul kehebatan Tuhan, Jalla. Jadi maknanya nama-nama Tuhan tu hanyalah menunjukkan zat yang satu itu je. Dan sifat-sifat ataupun nama-nama tu hanyalah bagi Tuhan saja, bukan kita lah. Nama-nama ini bercampur masuk di dalam keesaannya, menunjuk keesaan dia juga. Dan menjadi satu. Mana keesaan itu kan so lah. So zat, so sifat, so apa, so asma' tadi. Dua di sini menjadi satu. Kalau nampak dua pun, antara hak bertetangga tadi, misal al-basit, al-qabid dengan al-basit, bertetangga. Tetapi sebenarnya nak rayak zat yang satu je. Dialah yang awal di dalam aspek itu dan bukanlah di dalam yang lain. Maka dialah ada tu awal lagi, maknanya azali lagi, bukan baru-baru dah. Makna kalau berlaku sesuatu barulah kita kata ini sifatnya baru ni pada Tuhan dak. Azali lagi, lagi tu. Tapi af'al tu kepada makhluk ni, kita seolah nyata tu baru. Af'al kepada makhluk ni seolah-olah nyatanya baru, tapi benda tu qadim, daripada qadim lagi. Kita katalah hari ni kita belajar ni. Ada selama mana bapak kita ni qadim lagi. Bukan kata Tuhan buat malam ni nak suruh hari berapa orang. Kata dia berapa orang malam ni. Katalah 30 orang. 30 orang malam itu qadim lagi. Berapa malam ni? 23 orang. Dia? 23. 23. Jadi qadim lagi. Hak lain nak masuk tak boleh. Dia start ketetapan azali lagi. Kita kena pergi situ. Ni Tuhan tak azali lagi nak berlaku malam ni. Jadi so je lah. Sebab hak azali lagi apa dia. Cuma nak apa je banyak. Banyak misalnya Tuhan nak menunjukkan, kita kata yang menyempitkan, yang meluahkan banyak. Yang besar, yang kecil. Jadi banyak nampak kerjaan Tuhan tu. Tapi hakikatnya satu jua lah gitu. Dia juga yang akhir dan akhir. Awalnya adalah akhirnya dan akhirnya
Ada juga awalnya. Mana tak boleh nak beza awal dengan akhir tu pasal apa? Pasal azali lagi benda tu. Cuba nyata aja. Awal ke akhir tu. Zahirnya menjadi batinnya. Zahir itu menunjukkan batin. Dan batinnya menjadi ke zahirnya. Serupa. Zahir dengan batin ni benda serupa je pada hakikatnya. Kalau kita tengok kepada makhluk ke, rasa sedap isi pauh tu dengan kulit pauh tu, maknanya benda tu hak tular di pauh belakang. Kalau Tuhan ke, maknanya lemah lembut Tuhan, kekerasan Tuhan tu di zat Tuhan belakang. Jadi so je. Tidak kata berbelai-belai lah zat Tuhan tu. Dak, so je. Sifat bagi keesaan zat menjadi bersatu dan bersangkutan dengan banyak menjadi bertentangan dan berlawanan. Pertentangan dan ketidaksetujuan itu bukanlah sebenar. Kalau ada, semua itu adalah yang nampak. Jadi, kalau kita nampak, kita nampak kerja Tuhan ni, buat lagu mana? Katalah, berlaku banjir dengan kemarau, katalah. Mudah nampak sikit. Banjir dengan kemarau, dia buat. Jadi, kita nampaknya banjir, dia kemarau. Seolah-olah benda tu suku. Tetapi dari apa Allah, benda tu saja. Mana dia berlaku buat. Buat nyata kepada kita, banjir ke, kemarau ke, supaya. Dunia ini dinampakkan dan bukan sebenarnya yang hakiki. Dia nampak semua berlaku atas muka bumi ini, tetapi nampak tu bukan hakiki, bukan sebenar. Jadi kita nampak seolah-olah benda tu berlaku akibat makhluk. Sedangkan hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu tu. Pertentangan itu adalah di dalam nampaknya dan bukan zatnya. Jadi pertentangan itu hanya dalam keadaan ilmu saja. Kita faham saja, tetapi bukanlah diri Tuhan tu lagu tu. Bukanlah diri Tuhan tu ada dua-dua tu seretak dak. Tidak gitu. Tidak seretak. Maknanya kalau dia buat gini, menunjukkan yang menyepitkan. Kalau dia buat gini, maknanya meluaskan, ibarat lagu itulah. Ghazali mengatakan bahawa nabi-nabi membawa tauhid dan melepaskan manusia daripada syirik dan kufur. Jadi kerja-kerja nabi, kerja-kerja rasul lah. Sebab nabi ni dia tidak menyampaikan kepada umat. Rasul ni dia menyampaikan kepada umat. Kenapa? Kerana nak melepaskan manusia ni daripada jadi syirik, jadi kufur. Syirik ni maknanya menduakan Tuhan. Tuhan so, jadi dua. Maknanya Tuhan ni so zat, so sifat, so apa, so asma. Jadi hak kita kelirunya pada ayat tadi lah. Sifat ni banyak. Cuma diulah oleh ulama sebanyak 20 sifat. 20 sifat dia ulah. Tapi sifat Tuhan ni banyak. Tak terbilang. Lagu tu. Jadi, segala kita belajar sifat ke, zat ke, apa ke, asma ke, semua ni, ialah kita nak tolak syirik dan kufur. Syirik ni kita menduakan Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkuasa, kita berkuasa. Jadi, kalau kita menduakan Tuhan lah. Kita berkehendak, Tuhan berkehendak. Jadi, makna dua kehendak. Jadi tak silap gitu. Nak betulnya Tuhan lah yang berkehendak. Kita ni tak ada salih. Lagi tu. Untuk mengalih pandangan manusia daripada pertentangan itu kepada tauhid. Tujuannya biar nampak tu keesaan Allah Taala tadi. Dengan tauhid tadi, esanya Allah tadi. Oleh itu, ingatlah bahawa sifat menyerap di dalam keesaan tak. Mana sifat tu menunjukkan zat lah. Tak zat so aja.
Zat sa jadi makna walaupun sifat dia kata 20, tapi 20 tu hanya nyata di zat tu saja. Lah gitu. Dan bebas diri dari jali, mana syirik jali. Syirik jali ni syirik yang nyata. Jadi kalau kita kata Tuhan tu ada dua sifat pada tubuh dia atau pada 5 sifat pada tubuh dia. Jadi kalau kita kata 5 sifat, 20 sifat tu seolah sifat tu bercerai-cerai dengan zat dia, setelah itu jadi kafir. Sedangkan zat dengan sifat ni tidak bercerai tangan lah. Dia lazim melazimi, ya. Dan syirik khufi, syirik yang tersembunyi. Dan carilah yang satu tanpa kesemua. Jadi cari biarlah jatuh Tuhan tu esok. Ataupun tauhid. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al dan tauhidul asma. Jadi sekat tu dulu, kemudian kita buka kepada perbincangan